Nabi Muhammad, Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup akhir. Nabi Muhammad, Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup akhir. Baik budi pekerti, jujur dan amanah. Akhir mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan, akhir tak bercerita. Nabi Muhammad, Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup akhir. Untuk persembahan tu nanti, saya melantik Akil sebagai ketua kumpulan. Semua murid setuju? Setuju, setuju. Jadi, Hanafi, Khairul. kamu berdua jangan tidur dalam kelas ya. Wak, sini putar tak aku. Si kecoh ni. Siapa nak akan mantap busuk kau tu? Huaa. Kawan-kawan kamu semua tumpukan perhatian dalam kelas. Kamu berdua boleh tidur? Kejap je, cikgu. 3 minit je. Tak ada 3 minit, 3 minit. 2 minit. Kamu nak saya panggilkan Cikgu Razman ke Khairul? 1 minit. Patutlah belajar tak pandai-pandai. Dalam kelas asyik main tidur. Lepas tu nak belajar pandai. Jangan mesti main tidur je. Akil, saya nak awak masukkan nama Khairul dengan Hanafi sekali untuk persembahan drama nanti ya. Baik, cikgu. Persembahan drama? Kita orang kena ke, cikgu? Tak tahu pun. Itulah. Tadi cikgu bercakap kat depan, kamu berdua tidur. Sekarang apa pun tak tahu ya. Tak payahlah ajak diorang, cikgu. Nanti tak pasal-pasal saya dengan Syafiqah kena bully nanti. Syafiqah ada sekali. Bestnya. Tolonglah, nak muntah aku dengar. Menggatalism betul. Baiklah, kepada murid-murid yang terlibat, kita semua ada 2 minggu saja sebelum sambutan Hari Guru nanti. Dan saya mahu lihat satu persembahan yang hebat dari kelas 4 Bistari ni. Boleh? Boleh, cikgu. Weh, mana Khairul dengan Hanafi ni? Tak kuasalah nak tunggu diorang lama-lama. Sabarlah, Safia. Macam mana, Akil? Nak tunggu diorang juga ke? Sabarlah. Kita tunggu diorang ya. Hai Syafiqah. Boleh kita mulakan? Tak hormat orang langsung. Dah lah datang lambat. Lepas tu tak tahu nak minta maaf pula. Ingat kita orang kayu ke kat sini? Dah lambat. Lepas tu nak minta maaf pula. Kita kaya kat sini. Kau semua tengok. Bila tegur, diejek-ejeknya kita pula. Kau semua tengok. Boleh tengok dia kita pula. Korang dah lah tu. Marilah kita berlatih. Lawa sangatlah perangai macam tu. Tak sangat perangai macam tu. Tak bermasalah. Sakit otak. Oi, kau jangan nak lebih-lebih ya. Makan kaki tangan aku nanti kadang. Apa lagi? Lawan. Hanafi, jangan jadi batu api, okey? Ayah aku, Tok Guru Silat Harimau tu. Peringkat ke-8. Ayah aku pula guru silap bapa kepada harimau. Lagi Rusa. Kali bila penyek-penyek harimau yang kau tahu. Macam mana kita nak jadi satu kumpulan kalau kita asyik bergaduh macam ni? Kau sakit otak. Aku bilang bapa aku. Alamak, dia menangis. Ada di kau. Assalamualaikum Akil. Boleh ayah masuk? Waalaikumsalam. Boleh ayah? Ni kenapa murung aja ni? Ada masalah ke kat sekolah tadi? Akil rasa macam tak nak aja teruskan persembahan tu untuk Hari Guru nantilah. Setahu ayah,
Anak ayah ni bukanlah orang yang mudah patah semangat. Ayah, Akil memang bersemangat untuk persembahan tu nanti. Tapi ada kawan-kawan Akil yang... Entahlah, tak tahulah Akil macam mana persembahan tu nanti. Akil dengar sini. Setiap kejayaan pasti ada cabarannya. Cuba Akil renungkan kembali bagaimana baginda Rasulullah SAW berjihad dengan kekuatan dan semangatnya demi mempertahankan agama Islam. Baginda tidak sesekali merungut tahu dengan setiap cabaran yang datang. Tetapi baginda mempersiapkan diri dengan ilmu untuk menghakis ancaman musuh. Akil ingat tak pesanan ayah dulu? Ingat-ingat. Apa juga masalah yang kita hadapi, ingatlah Allah ada bersama kita. Betul tak ayah? Betul tu Akil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayatnya yang berbunyi, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ada lagi sabda Rasulullah SAW. Innaman asyaddun nasi bala al-anbiya. Maksudnya, sesungguhnya manusia yang paling berat menerima ujian ialah para nabi. Pandai anak ayah. Hakikat kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian. Ia bertujuan untuk menilai diri seseorang sama ada baik atau sebaliknya. Kita tidak seharusnya berputus asa atau kecewa apabila kita menerima kegagalan atau tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Walaupun kita telah berusaha. Kerana Allah sentiasa bersama dengan kita. Macam inilah Nak Umi. Betul tu. Macam inilah Abang Amira. InsyaAllah, Akil dan rakan-rakan akan kembali selepas pesanan ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Cikgu dengar ada masalah dengan kumpulan persembahan kelas kita. Masalah kecil je cikgu. Saya yakin kami semua akan selesaikan masalah itu. Bagus. Fikiran positif beginilah yang harus ada pada setiap murid cikgu. Weh, dapat dengar tak apa dia orang cakap? Dengar tak boleh. Tengok je lah. Aku takutlah. Nanti cikgu marah kat kita pasal semalam. Awak tahu kenapa cikgu suruh Khairul dan Hanafi sertai kumpulan persembahan kelas kita? Sebab cikgu mahu mereka menjadi murid yang baik dan menghormati rakan-rakan kelas yang lain. Nak takut apa? Buat apa mesti ada berani tahu. Perasaan takut tak pernah wujud dalam kumpulan kita tahu. Yang kamu berdua terintai-rintai kat sini buat apa? Kami cari duit kami yang jatuh, cikgu. Tok, kami dah jumpa. Duit sendiri atau duit budak lain yang kamu ambil? Duit sendiri. Mak yang kasih. Duit bapak saya kasih. Waktu rehat dah tamat. Pergi masuk kelas kamu sekarang. Baik, cikgu. Boleh percaya ke budak ni? Dah apa buat kat sini? Oh, Cikgu Adibah. Comel Cikgu Adibah. Nanti cikgu akan jumpa dengan Khairul dan Hanafi dan nasihat. Kenapa cikgu? Tak ada apa-apa. Awak boleh balik ke kelas semula ya, Akil? Terima kasih, cikgu. Tada! Ini skrip untuk persembahan kita. Safia. Kita jadi dayang lah. Alah, watak Tuan Puteri tak ada ke? Kau dapat watak apa, Hafiz? Aku jadi raja. Akil, aku nak watak raja. Aku pun. Kau mana boleh? Raja seorang je dalam cerita ni. Maaflah Khairul, Afif dah pegang watak raja tu. Janganlah dengki kat Afif pula sebab tak dapat watak raja. Tak apa, aku tak kisah. Tak berasa jadi raja pun tak apa. Ayah aku cakap dulu aku memang keturunan raja pun.
Syafiqah, tolong. Aku rasa nak muntah. Safia, dah lah tu. Tajuk persembahan drama kita apa, Kan tulis kat situ. Hasad dengki. Wah, menarik. Tentulah menarik. Ini kan cerita dari Akil. Baiklah, sebelum kita mulakan latihan, biarlah saya ceritakan dulu jalan ceritanya ya. Sedap betul kuih ni. Pandai sungguh Dayang Beta masak. Terima kasih juga pada Bendahara Beta atas cadangan hidangan untuk hari ini. Tuanku. Ampun tuanku, memakan benda-benda yang manis adalah tidak elok untuk kesihatan tuanku. Mengapa berkata begitu wahai ulama Beta? Jika tuanku lihat, makanan yang dihidangkan ini semuanya manis-manis belaka. Bimbang ianya membahayakan kesihatan tuanku. Tetapi makanan di sini semuanya sedap-sedap. Tidakkah tuanku sedar, makanan di sini semuanya manis-manis? Dan jika tuanku makan makanan yang manis-manis, ianya boleh mendatangkan sejenis penyakit yang dipanggil penyakit kencing manis, tuanku. Oh, betul ke? Baiklah. Beta percaya kata-katamu, wahai sang ulama yang bijaksana. Tuanku, jika makanan yang manis-manis tuanku tidak boleh jamah, eloknya tuanku makanlah makanan yang masin-masin tuanku. Bagus cadanganmu, wahai Bendahara Beta. Ampunkan hamba, tuanku. Jika makanan yang masin berlebihan pula, penyakit darah tinggi pula yang datang, tuanku. Yang manis tak boleh, yang masin pun tak boleh. Habis tu, Beta nak makan apa? Bendahara, pembesar, kalian tahu apa pasal Beta makan? Makan angin? Apa tak boleh? Tidak susah, tuanku. Hanya kurangkan garam dan gula saja dalam masakan. Bersederhana saja, seperti mana yang Islam sarankan. Tuanku boleh makan sayur dan ulam-ulaman. Betul. Juga buah-buahan. Sangat betul tu. Makan kurma, tuanku. Kurma bagus. Ana rasa tidak suka dengan kebaikan ulama kepada raja. Masya Allah, Tuan Memanda. Sama itu orang tua pun Tuan Memanda mahu dengki iri hati kah? Sepatutnya raja hanya mendengar pendapat dari Ana saja. Kalau kita tiada peranan dalam istana nanti, kita akan hilang kuasa. Jawatan kita, semua kekayaan kita dapat akan hilang. Tak ada gaji lah tak boleh jadi ni. Kita mesti buat sesuatu. Ana ada satu rancangan. Macam ni. Ada sahabat Ana sangat bijak. Mula-mula, Ana akan berjumpa dengan raja dan menceritakan tentang keburukan ulama di raja. Dan Ana akan cakap macam ni pada raja. Lama tuanku kata pada hamba, yang mulut tuanku ini bau busuk. Jangan memfitnah ulama Beta. Nanti kamu Beta hukum gantung nanti. Hamba berkata benar tuanku. Jika tuanku tidak percaya, tuanku boleh melihatnya sendiri nanti. Apa buktinya? Hamba boleh buktikan pada tuanku sendiri. Tuanku, mintalah ulama mampir tuanku nanti. Kemudian, tuanku akan melihat ulama. Tuanku akan menutup hidungnya macam ni ketika tuanku bercakap. Apabila raja percaya cakap Ana, maka senanglah kerja Ana. Baik. Beta mahu lihatnya dahulu. Kemudian itu, barulah Beta akan menghukumnya. Memanda menteri pula bolehlah carikan makanan-makanan yang bau. Beri Ana bawang putih satu kati, petai dan jerih ini Ana borong semua. Lepas tu, barulah boleh menjemput ulama tu datang makan di rumah. Hihihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, wanginya bau bawang putih dalam masakan ni. Jemputlah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Terima kasih kepada Memanda Menteri berdua kerana menjemput Ana makan di rumah anta. Sungguh sedap masakan tadi ya. Sama-sama. Memanda kita ni lah yang tak sabar-sabar mahu mengajak anta merasa masakannya. Terima kasih sekali lagi. Sungguh sedap masakan. Kuatnya bau. Ya Allah, macam mana Ana mahu bercakap dengan raja nanti kalau mulut berbau macam ni? Anta jangan risau. Tutup saja mulut anta bila bercakap dengan raja. Mesti raja tak dapat hidup. Betul. Tutup saja macam ni. Baiklah.
Ana dah lambat. Ana terpaksa pergi dahulu ya. Raja mau berjumpa dengan Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta rasa apa hukuman yang paling kejam Raja akan jatuhkan kepada dia? Kalau Ana jadi Raja lah, Ana suruh je dia berhenti kerja. InsyaAllah, Akil dan rakan-rakan akan kembali selepas pesanan ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Ya Allah, kuatnya bau. Wahai ulama beta yang bijaksana, benarkah apa yang beta ketahui? Dosa memfitnah itu ibarat memakan daging saudara sendiri? Benar tuanku, kerana dari perasaan iri hati menjadi hasad dengki dan sehinggalah menerbitkan fitnah. Baiklah, tuan hamba boleh pergi sekarang. Ketibai ulama diraja datang menghadap. Ampun tuanku, hamba ulama diraja datang menghadap. Wahai ulama yang ku kasihi, beta perintahkan supaya surat ini diserahkan kepada pegawai istana di pinggir kota. Surat apa Raja berikan pada dia? Sebentar ulama diraja. Wahai ulama yang bijaksana, surat apakah yang diberikan Raja kepada anta? Ana tidak diberitahu isi surat ini, tapi Ana diminta menyerahkan surat ini kepada seorang pegawai istana di pinggir kota. Raja baru saja memintakan supaya surat ini diserahkan kepada Ana. Betulkah begitu? Wahai ulama diraja yang bijaksana, Ana ini bendahara. Orang kedua terbesar selepas Raja. Nanti Ana akan beritahu pada Raja. Baiklah, amanat Raja ini Ana serahkan kepada anta berdua. Kami berdua akan pastikan surat ini sampai dengan selamat. Ana pasti Raja akan memberi ganjaran apabila dia tahu kita yang menghantar surat ini. Ketibai ulama diraja datang menghadap. Mana surat beta? Tuanku, surat yang tuanku berikan kepada hamba itu telah hamba serahkan kepada bendahara dan pembesar. Kenapa pula diserahkan kepada mereka? Mereka katakan tuanku menyuruh mereka mengambil surat itu dari hamba. Astaghfirullahalazim. Kenapa tuanku? Nah, Raja mengirim surat ini kepada anta. Agak apa perintah Raja dalam surat tu ya? Wahai ulama yang bijaksana, benarkah tuan hamba mengatakan mulut beta berbau busuk? La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Siapa yang membawa fitnah ini? Demi Allah, hamba tidak pernah berkata macam tu kepada raja hamba. Tetapi mengapa tuan hamba menutup mulut dan hidung ketika duduk berbicara dengan beta tempoh hari? Hamba menutup mulut sebab mulut hamba berbau bawang putih, tuanku. Kerana memanda menteri mengajak hamba makan di rumah. Ada ulam petai dan jering. Oh ya Allah! Kenapa tuanku? Bendahara dan pembesar beta telah memfitnah ulama beta. Subhanallah, Allah Maha mengetahui kebenarannya. Benar kata tuan hamba. Dosa memfitnah itu ibarat makan daging saudara sendiri. Kenapa anta mengasah parang anta? Kereta memerintahkan si pembawa surat ini agar kulit-kulitnya dilapar dan dicincang-cincang sehingga lumat. Kerana anta cuba membawa surat ini. Raja menyuruh membunuh ulama. Bukan hamba dan membantu menteri. Wah! Wah! Wah, kuatnya terbuka untuk kelas Akil. Persembahan kita nanti mesti tak sebagus kelas Akil kan? Hey, ini persembahan saja, bukan pertandingan lah.
Ya tak ya juga Cepat, dia dapat persembahan kita pula. Aku tak mahu. Kami tak salah. اللهم كما حسنت خلقي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hasad dengki ini, kalau ada dalam diri kita, kita akan rasa benci dengan kesenangan orang lain. Contohi Akil, hidupnya aman dan disukai sahabat dan taulan. Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, sebagaimana Engkau mengindahkan rupa lahirku, begitu juga indahkanlah budi pekertiku, budi pekertiku, budi pekertiku. Ingat anak-anak, jangan sesekali berhasad dengki kerana sikap itu akan menyebabkan kita tidak disukai. Ma'assalamah wa ilal liqa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.